Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi pinjam umur kepada kita, dan Allah Ta'ala memberi kesihatan. Allah Ta'ala memberi masa yang lapang dan kemudahan, dan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah, yang mana pada malam ini dapat lagi kita menghadirkan diri sebagai tetamu Allah Ta'ala untuk kita sama-sama melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang mana segala ibadah yang kita lakukan ini akan jadi bekalan akhirat yang kita akan dapat selepas daripada mati kita, insya-Allah. Jadi yang saya muliakan dan saya kasihi Tuan Imam, Tuan Imam kita Ustaz Abu Hanifah, yang jadi imam memimpin solat fardu isyak dan solat sunat tarawih pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kesihatan yang baik, jauh daripada segala bala-bala, penyakit-penyakit yang mana zaman hari ni zaman bala, zaman penyakit. Dan begitu juga kepada semua hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi rasanya saya ni bukan layak sangat nak hadir di depan ni, kerana saya tengok orang yang hadapan saya ni lebih pada saya lagi, kan? Lebih pada ilmu, lebih pada umur, lebih macam-macam lah. Nak banding dengan saya ni kurang serba-serbi, kan? Jadi bukan tujuan saya hadir depan ni nak mengajar ke apa, kan? Kerana saya sendiri pun masih belajar lagi. Jadi nak mengajar memang tak padan. Cuma sebagai kata apa, atas menunaikan hajat daripada pihak masjid Sayyidina Umar Ibn Khattab di Sa'man ni. Jadi saya hadirkan diri untuk kata apa, berkongsi sedikit sebanyak dengan apa nama, ilmu tazkirah, sebagai tazkirah, sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan semua yang hadir. Kerana firman Allah Ta'ala, wa zakir inna fa'atiz zikra tanfa'al mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita telah masuk malam yang ke-18 Ramadan. Malam yang ke-18. Semalam malam 17, malam nuzul Al-Quran. Malam 17 yang mana yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Baik. Jadi malam ni malam yang ke-18,
Jadi lebih kurang 12 hari lagi ataupun 11 hari lagi. Jadi kita berada di bulan Ramadan. Lepas ni wallahu a'lam. Terdepan tak tahu lagi. Jadi harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita hingga kita dapat lagi Ramadan pada tahun yang depan, insya-Allah. Jadi maknanya kita lah ni malam yang ke-18. Jadi kalau mengikut dalam bahagian puasa ni, bahagian bulan Ramadan ni, maknanya kita lah ni di penghujung pertengahan daripada Ramadan. Yang mana permulaan dia kita dah maklum, di permulaan Ramadan tu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan kesudahannya pada akhirnya itqum minan nar. Jadi maknanya kita lah ni malam yang ke-18, jadi kita duduk hujung pada pertengahan Ramadan, iaitu kita duduk dalam maghfirah. Jadi maknanya Allah Ta'ala memberi keampunan. Jadi Allah Ta'ala memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Jadi kita manusia ni memang tak lepas, memang tak boleh lari lah. Bila kata manusia, setiap manusia tu memang dia tak boleh lari daripada salah silap, daripada dosa. Kecuali Nabi Rasul. Kecuali yang jadi Nabi Rasul. Nabi Rasul ni Allah Ta'ala pelihara, yang dinamakan dia maksum. Macam kita bukan Nabi Rasul ni, memang kita tak lepas daripada segala dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa zahir, dosa batin, dosa yang sengaja ke, dosa yang tak sengaja ke. Jadi maknanya kita tak boleh lari daripada dosa. Waktu siang, waktu malam, duduk seorang-seorang, duduk ramai-ramai, jadi memang tak boleh lari. Jadi oleh kerana tu Allah Ta'ala dia perintah, Allah Ta'ala dia suruh bagi siapa-siapa yang melakukan dosa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh mu'addat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala jadikan syurga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa-siapa yang bertaubat, siapa-siapa yang kembali kepada Allah Ta'ala, dengan makna bertaubat, dengan makna dia meninggalkan segala maksiat yang dia lakukan kerana Allah Ta'ala, dia menyesal, dan dia putus di hati, azam di hati, dia tak mau buat dah. Sampai bila-bila pun tak mau buat dah, hingga bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi makna kata dia taubat. Jadi siapa-siapa yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan bagi, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya, iaitu syurga seluas langit dan bumi. Ini kelebihan dan rahmat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat, dan hamba-hambanya yang sentiasa membersihkan diri. Jadi Allah Ta'ala dia kasih. Sebab tu siapa-siapa yang Allah Ta'ala kasih pada dirinya, maka Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takdirkan pada diri dia tu bertaubat daripada segala dosa-dosa. Walaupun dosa banyak mana dia buat, jadi dalam hati dia tu timbul rasa taubat, timbul rasa nak taubat.
Tu alamat kata Tuhan kasih kat dia. Tapi kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala biar gitu ya, kan, dia tak teringin, dia tak timbul rasa nak taubat langsung, boleh jadi orang ni orang yang celaka, orang yang Allah Ta'ala murka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah jadi kita kata apa, peluang Ramadan yang Allah Ta'ala jadikan sebulan untuk kita. Jadi peluang yang Allah Ta'ala jadikan sebulan Ramadan ni, jadi kita jangan terlepas peluang. Jangan kita lepas peluang. Inilah peluang untuk kita. Banyak-banyak kita minta ampun, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita. Allah Ta'ala terima taubat kita, kan? Jadi kita akan selamat. Kita akan selamat bila kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi makna kata syurga ni untuk orang yang bertakwa. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ni, ibadah yang kita ada puasa ni, kesudahannya kita kata apa? Dia punya target dia tu, target amalan ibadah yang kita berpuasa ni untuk jadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu daripada sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bertakwa. Jadi kalimah takwa ni selalu kita dengar. Macam malam ni malam Jumaat, esok hari Jumaat, khutbah Jumaat. Wajib ke atas khatib, atas pengkhutbah, wajib atas diri khatib tu, wajib atas diri dia berpesan dengan takut kepada Allah Ta'ala. Takut maknanya takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi apa makna takwa? Takwa ni apa dia? Takwa ni dia punya takrif dia, iaitu bimtisali awamirillah wajtina bin nawahi, iaitu dengan menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan tegahan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok, kita pandang daripada ibadah puasa ni. Puasa ni kita tak makan, kita tak minum, kita tak berjimak di siang hari, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, kan? Jadi tak makan, tak minum, tak korek lubang hidung, tak korek lubang telinga, kan? Tak mutah dengan sengaja, tak berjimak di siang hari. Maknanya kita tahan benda tu, kita tak buat. Macam mana? Adakah kita boleh jadi hamba yang bertakwa dengan tak makan, tak minum, tak berjimak, tak buat perkara-perkara yang dilarang di bulan Ramadan ni? Macam mana? Boleh ke? Kan? Jadi kalau kita tengok, takkan tak makan boleh jadi hamba yang bertakwa? Kan? Tak makan, tak minum. Jadi kalau kita tengok lagu tu, kita rasa macam memang tak boleh, kan? Kalau sekat tak makan, tak minum, tak boleh, kan? Sebab tu ada orang yang tak makan, tak minum, tak jimak, tak korek lubang hidung, tak korek lubang telinga, kan? Tak buat perkara batal puasa tu, dia sembahyang pun tak, kan? Aurat dia buka juga, bohong tak tinggal juga, mengumpat pun duk terus lagi, duk puluh lagi, walaupun dia kata dia puasa, kan? Tu. Jadi kalau zakat tak makan, tak minum saja, memang kita tak boleh dapat takwa. Habis itu macam mana yang boleh kata dengan puasa tu kita jadi takut kepada Allah Ta'ala? Puasa yang macam mana? Kan? Sebab tu ulama dia membahagikan
Puasa ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Puasa orang awal, puasa orang khawas, puasa khawasul khawas. Puasa pada syariat, pada tarekat, pada hakikat, marifat. Jadi kalau kata kita puasa hak jenis biasa ni, tak makan, tak minum, tak berjimak di siang hari, kan? Tak buat sesuatu perkara yang membatalkan puasa tu, muntah dengan sengaja kan? Tu. Korek lubang hidung, lubang telinga kan? Memasukkan ain dunia ke dalam rongga asal, rongga yang terbuka. Jadi maknanya kita tak buat. Itu nama dia puasa syariat. Kan? Itu. Jadi kalau zakat tu saja tak ada. Kalau zakat tak makan, tak minum saja, boleh jadi kita duk puasa hari-hari ini, kita tak dapat pahala. Kita tak dapat pahala. Boleh lapar dan dahaga saja. Mana Nabi bersabda, Rabba sa'imi laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash. Apa maka? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada daripada bahagian puasanya. Maknanya dia tak dapat pahala puasa. Yang dia dapat apa dia? Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Itu yang kita takut. Itu yang kita kena fikir. Kalau kita puasa jenis lagu tu hari-hari, letih tu. Pasal apa yang jadi macam tu? Pahala tak dapat. Sebab kita tak jaga anggota-anggota zahir kita ni daripada melakukan maksiat. Walaupun kita tahan tak makan, tak minum daripada masuk waktu subuh naik fajar shadiq hingga masuk maghrib jatuh matahari, dalam tempoh tu kita tahan tak makan, tak minum. Tapi dalam tempoh tu juga kita tak tahan pandangan penglihatan kita daripada melihat maksiat. Kita tak tahan pendengaran kita daripada mendengar maksiat. Kita tak tahan mulut kita, perkataan kita daripada berkata yang jadi maksiat, yang jadi dosa. Dan anggota-anggota yang lain pun macam tu. Maknanya kita tak tahan. Lebih-lebih lagi kalau kata bila buka puasa kita makan makanan ataupun minuman yang dilarang, yang Allah telah haramkan. Umpama kita mencuri ke apa ke, kita makan hasil rasuah ke, riba ke, banyaklah, banyak perkara. Banyak perkara sebab yang kita tak boleh dapat hasil puasa kita, yang kita tak dapat pahala puasa. Sebab tu hak tu kita nak kena jaga ya tu. Kan? Tu. Sebab tu dalam bab puasa ni tiap-tiap tahun kita puasa. Tapi hasil daripada sebulan kita berpuasa tu kita dapat tak? Hasil dia apa dia? Hasil dia takwa. Kan? Kalau betul kalau maknanya kita dapat hasil tu, maknanya kehidupan kita ni makin hari makin baik, makin hari makin baik. Kan? Macam tu. Sebab tu lah. Jadi maknanya jadi mudah-mudahan puasa yang kita buat di bulan Ramadan ni makin hari makin baik, makin hari makin baik. Jadi makna kata lagu tu lah. Jadi takwa ni penting. Takwa. Allah Ta'ala perintah tiap-tiap diri kita ni kena takut kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Dengan sebab takut kepada Allah Ta'ala ni, bukan kata sekat kehidupan dunia saja selamat, bahkan akhirat pun selamat. Puncak utama yang kita ni duk jadi duk timpa bala musibah macam-macam kan dalam kehidupan kita, punca dia sebab kita ni tak takut pada Allah Ta'ala. Kan? Bila kita tak takut pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dia akan turun bala. Bukan zaman kita hari ni saja. Daripada zaman Nabi, zaman Rasul dulu lagi. Siapa-siapa yang berpaling daripada Allah Ta'ala dan Rasul, jaga Allah Ta'ala akan tipu bala. Kan? Sebab tu kita kena ambil pengajaran dengan umat-umat yang terdahulu. Memang lagu tu. Sebab tu dalam Quran pun kata, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh.
Dan jikalau satu penduduk, jikalau ada di dalam sebuah negeri, sebuah kampung tu yang beriman, jikalau penduduk di dalam sebuah negeri ataupun negeri ataupun kampung tu beriman kepada Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Ta'ala, beriman dan takut, maka nescaya Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu keberkatan. Allah Ta'ala akan menurunkan keberkatan daripada langit, dan Allah Ta'ala akan mengeluarkan keberkatan daripada bumi. Hak langit pun turun, hak bumi pun keluar. Kan? Tu Allah Ta'ala jamin. Allah Ta'ala dah bagi jaminan. Allah Ta'ala janji. Kalau sebuah kampung, kalau kata sebuah satu tempat tu, semua pakat beriman kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buka keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi lagu itulah maknanya. Jadi selagi mana kita ni tak takut kepada Allah Ta'ala, maka segala segala perkara, urusan-urusan kita dalam kehidupan kita ni, mungkin kita kata tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Sebab apa? Sebab anak kunci dia tu takut pada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan buka jalan penyelesaiannya. Jadi hari ni kadang-kadang kita pun jadi kata apa, tak tahu nak fikir. Bukan semua pakat fikir macam mana nak buat. Masalah duk berlaku ni macam-macam. Negara cara negara, negeri cara negeri, kampung cara kampung, taman cara taman, masyarakat, anak-anak dalam keluarga, semua masalah. Pasal apa? Jadi segala masalah yang berlaku ni puncanya sebab tak ada, sebab kita ni tak jadi hamba-hamba yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kata kita semua ni pakat takut pada Allah Ta'ala, insya-Allah, jadi Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Sebab tu dalam doa kita pun kita duk minta. Minta apa? Minta Allah Ta'ala jadikan kita ni pemimpin yang bertakwa. Minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pasal apa kita minta doa macam tu? Sebab perkara tu penting. Nombor satu, kita nak pemimpin yang bertakwa. Bila pemimpin tu dia orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan melaksanakan dalam pentadbiran dia amal ma'ruf nahi munkar. Dia akan buat. Pasal apa? Sebab dia orang takut kepada Allah Ta'ala. Tu sifat-sifat orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni. Lagu tu dia tak kira siapa dia tak ambil kisah dengan apa orang kata. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang Islam orang kafir suka ke, orang kafir tak suka, dia tak kisah. Jadi dia buat mengikut perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau macam tu, barulah kita ni kita akan selamat di dalam di bawah pentadbiran dia. Macam tu lah. Macam tu ketua keluarga ke, ketua kampung ke, ketua apa ke, kalau yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah selamat. Ketua apa pun tak kira. Sebab tu takwa ni penting dalam kehidupan kita. Dengan sebab takut pada Allah Ta'ala tu, kita tak buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah, kita takkan buat. Walaupun kita sebagai apa dia pun tak kira lah. Kita ni raja ke, kita ni PM ke, kita ni MB ke, kita ni Tok Imam ke, kita ni siapa pun, bila kita jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, maknanya kita akan pelihara. Kita tak buat perkara yang dilarang oleh syarak. Barulah keadaan, barulah kehidupan kita ni aman damai. Di mana-mana kita duduk pun kita tak ada takut. Sebab apa? Sebab pakat jadi elok belaka. Ni kadang-kadang tu kita bimbang nak tinggal rumah, takut. Pasal apa? Tak pergi takut. Takut kau ni, takut kau ni. Takut pecah rumah lah. Tu.
nak tinggal rumah takut. Kan? Kadang-kadang nak tinggal anak dengan tok wan pun takut. Pasal apa? Takut jadi sumber mahram. Kan? Tu. Jadi bimbang macam-macam. Pasal apa? Sebab tak ada takwa lah. Tapi kalau kata semua bakat takut pada Allah Ta'ala, jadi kita maknanya dalam hati kita tu tak ada bimbang, tak ada rasa keluh kesah ke mana dah. Kan? Jadi kita buat ibadah pun sempurna elok. Tu. Sebab itulah jadi nak kata apa? Nak jadikan diri kita ni orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tak dapat tidak. Nombor satunya mestilah dengan ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni dia tak payah takut. Kan? Orang yang tak ada ilmu dia tak boleh takut kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia buat ibadah macam-macam, ibadah dia hebat, tapi dia tak ada ilmu, dia takkan takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Oleh kerana tu Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba-hambanya itu ialah ulama. Kan? Walaupun ada juga ulama, walaupun ada juga orang alim, orang yang reti agama, yang buat perkara yang Allah Ta'ala tegah. Kan? Ada, bukan tak ada. Bukan kata semua ulama tu jadi baik belaka. Kan? Tak ada. Bukan semua. Ada ulama hak jahat pun ada. Kan? Ada ustaz hak jahat pun ada. Itu kita tak nafi. Tapi tak dapat tidak nak takut kepada Allah Ta'ala tu mestilah dengan ilmu. Inna ala tuhasrin, adab yang tersimpan. Tak dapat tidak mesti dengan ilmu. Sebab itulah jadi ilmu agama tu penting. Jadi kita kena belajar. Kalau kata kita orang Islam, kita tak belajar ilmu agama Islam ni, jadi macam mana kita nak jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Baik. Sebab tu nak jadi takut ni bukan senang. Nak takwa kepada Allah Ta'ala ni bukan senang. Orang yang takwa kepada Allah Ta'ala ni dia terhimpun di dalam tu segala sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kepujian. Dan dia tak ada segala sifat-sifat kekejian. Dia tak ada. Kan? Dia tak ada. Maknanya semua baik belaka. Hak baik tu semua duduk kat dia, hak jahat tak ada kat dia. Kan? Jadi dia boleh, barulah dia boleh jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan Ramadan kita pada tahun ni, dengan ibadah puasa kita pada tahun ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan takwa itulah kita akan dapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala, dia tak dapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Kan? Orang yang tak takut dia takkan dapat. Orang yang Allah Ta'ala bagi kemenangan ni hanya orang yang bertakwa saja. Kan? Orang yang tak takut kepada Allah Ta'ala dia tak dapat. Sebab tu kita kena usaha lah. Kan? Jadi kita kena usaha sekadar yang kita mampu untuk jadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi sekadar itu sajalah sebagai tazkirah untuk pada diri saya dan pada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan hingga habis Ramadan dan seterusnya sampai di luar Ramadan, bulan-bulan yang seterusnya. Jadi kita dapat hadir ke masjid sebagai ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi maknanya bukan hanya bulan Ramadan saja. Bukan bulan Ramadan saja kita boleh hadir. Lain pada Ramadan pun kita boleh hadir. Lain pada Ramadan pun kita boleh hadir. Istiqamah. Al-istiqamah khairul alfil qaramah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita nak Allah Ta'ala jadikan ibadah kita ni ibadah yang istiqamah, yang tetap sentiasa, istimrar dawar, berkekalan hingga kita kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya untuk bulan Ramadan saja. Kan? Jangan kita jadikan ibadah kita ni tabiat.
Jangan kita jadikan ibadah kita ni kata apa? Tabiat. Tabiat ni makna kata jenis adat fashion kita. Kan? Tu. Itu ibadah mengikut nafsu. Orang jadikan ibadah dia tu sebagai tabiat, dia jadikan tabiat saja. Bulan Ramadan dia boleh hadir ke masjid, lain pada Ramadan dia tak boleh hadir. Pasal apa? Pasal apa aku tu? Kalau kita nak fikirlah, bulan Ramadan ni Allah Taala dah kata apa? Allah Taala dah bagi peluang kat kita. Allah Taala bagi pertolongan kat kita. Pertolongan dia apa dia? Iaitu Allah Taala telah menambat. Allah Taala perintah kepada malaikat tambat iblis syaitan dibelenggu. Iblis syaitan dia tak kacau kita dah. Kalau lain pada Ramadan kau lah kita duk sabit. Kita duk kata saya ni bukan tak mau pergi masjid, tapi dalam hati tu duk berbelah bagi nak pergi tak pergi lah ni tak pergi. Siapa duk kacau? Siapa duk bisik di hati tu? Iblis, syaitan. Jadi bulan Ramadan ni iblis syaitan kena tambah dah. Tu yang kita boleh main, kan? Tu. Jadi bulan Ramadan ni iblis syaitan kena tambah. Tapi ada juga orang kata apa, walaupun di bulan Ramadan ni iblis syaitan kena tambah, tapi dia tetap meneruskan maksiat kepada Allah Taala. Tu pasal apa? Kan kadang-kadang ada orang tanya, orang jadi timbul soalan. Dia kata, "Ustaz, pasal apa bulan Ramadan ni bertambah maksiat lagi? Tiap-tiap hari kita dengar kes kena takat basah lah, kes sumbang mahram lah, kes curi lah, macam-macam. Pasal apa? Lain pada Ramadan tak rasa kurang sikit. Masuk bulan Ramadan ni macam-macam. Macam-macam orang, macam-macam jenis maksiat orang ada perlu buat. Kadang bertambah lagi. Pasal apa? Dia akan kata iblis syaitan kena tambah lah. Tapi pasal apa maksiat ni dia masih berterusan lagi? Tak boleh berhenti lagi, tak boleh tinggal. Orang apa maksiat tu? Kata tu yang sebenarnya diri orang tu memang betul-betul jahat. Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan ni, makna kata memang diri dia tu memang betul-betul orang hak jahat. Bukan dipengaruhi oleh iblis syaitan. Tak ada. Nafsu dia. Diri dia tu memang betul-betul jahat dah. Sebab tu kalau kita nak kenal diri kita ni baik ke jahat ke, ni dia bulan ni. Bulan Ramadan ni bulan yang Allah Taala nyatakan, Allah Taala uji kita, nak tengok kita ni duk perasan kata kita baik sangat ni, duk salahkan iblis syaitan. Ni bulan ni Allah Taala dah tambah iblis syaitan. Tapi pasal apa hang buat jahat ni? Makna kata memang kita jahat. Kan? Lagu tu. Sebab tu jadi oleh kerana tu jadi makna kata jadi kita sedar, kita kena sedarlah, kena insaf, dan kita kena buat perubahan. Perubahan untuk ke arah kebaikan. Peluang Allah Taala tambah iblis syaitan, kan? Pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup. Inilah peluang untuk kita berebut. Peluang untuk kita berebut, untuk kita mendapat rahmat, maghfirah, dan untuk kita dapat kelepasan daripada azab neraka Allah Taala. InsyaAllah. Jadi kita kena memperbanyakkan doa seperti mana yang Nabi suruh, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi suruh doa banyak-banyak di bulan Ramadan. Doa tu Nabi suruh doa banyak-banyak. Doa-doa lain tu tak apalah, kita doa juga. Tapi doa tu jangan duk tinggal. Kita sembahyang fardu ke, kita sembahyang sunat ke, kan? Siang ke malam ke, kita selalu baca. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa-doa kita. Jadi kita dapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi rasanya sekadar tu dulu. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu atas kelemahan diri saya sendirilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.